Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita melihat pada ayat ke-69, 70 dari surah Yasin. Bagi tuan-tuan perempuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid ke-8, muka 42 dan 43, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Dan kami tidak mengajar syair kepadanya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan, kami tidak mengajar syair kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyair itu tidak layak baginya. Jadi Allah menjelaskan kepada Nabi-Nya, dan kita telah jelaskan maksud syair itu sendiri, kerana itu bukan tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak menguasainya, tidak menyenanginya. Bahkan dalam beberapa keadaan ketika Nabi mengungkapkan kata-kata syair daripada tarafah seperti yang kita lihat, dibetulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan didengari oleh Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan tentang bahawa Nabi SAW tidak mengatakan syair. Kalau ada kata-kata Nabi pun, sebagai contohnya, An-Nabiyyu la kadhib ana ibn Muttalib, ini merupakan kata-kata spontan. Ini bunyinya macam syair. Kadang-kadang seseorang kita boleh bercakap rangkap yang indah, perkataan tersusun macam pantun, tapi yang sebenarnya itu berlaku secara kebetulan, mungkin kerana menghafal atau mendengar ungkapan-ungkapan sedemikian. Jadi memang Nabi ada meminjam syair daripada para penyair. Contohnya seperti yang pernah saya bawakan daripada tafsir Zadul Masir oleh Al-Imam Ibn Jauzi, kata-kata tarfa dari Bani Qais itu, wa ya'tika ma lam tuzawwad bil akhbari. Maka Abu Bakar betulkan, wa Rasulullah bukan begitu. Yang sebenarnya tarfa mengatakan, satu bidilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwadi. Jadi maksudnya kesiapan berlaku itu, akhirnya Nabi telah menyatakan, tak apalah Abu Bakar, mana sekalipun asal maknanya sampai. Ini menunjukkan kepada kita daripada zaman muda lagi Nabi SAW tidak mengatakan syair, dan itu tidak boleh menjadi alasan kepada kaum musyrikin bahawa Nabi yang diungkapkan itu merupakan syair-syair. Ini juga disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi dan tafsirnya, disebut oleh Ibn Jauzi dan para mufassirin Imam Qurtubi. Jadi perkaitan antara syair, kalau kita lihat dalam ayat ini, syair ini kenapa disebut oleh Allah SWT dalam satu konotasi yang negatif? Kerana jawapannya seperti disebut oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dan tafsirnya Baharul Muhit, bahawa kalau kita lihat biasanya syair itu merujuk kepada perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang menyebut tentang, contohnya kalau tuan-tuan belajar syair, antara syair yang menarik, syair seorang bernama Ibn Zaidun, seorang penyair terkemuka dari Andalus satu masa dahulu. Kata-katanya memang menarik menjadi catatan. Sebenarnya bukan Quran itu diambil daripada syair. Syair itu yang mengambil banyak daripada Al-Quran. Contohnya macam penyair yang namanya Ibn Zaidun itu. Adhat tanai badilan min tadanina wa naba antibil qiyana tajafina ala waqad hana subul bayni sabbakhana faqama bina lil haynina ina, sampailah kepada in kana kad azza fid dunya liqa'u bikum fa fi mawqifil hashina alqakum wa talquna ya jannatal khuldi abdina bi sidratiha wal kautsaril azbi zaquman wa ghislina. Kata-kata ni cantik tuan-tuan, tapi diambil daripada Quran, bukan Quran mengambil daripada syair. Kerana kata-kata ni merupakan kata-kata pujian terhadap perempuan yang diminati oleh Ibn Zaidun ini, kata-kata yang merujuk kepada percintaan. Jadi apabila kita melihat perbezaan yang ada di antara bait-bait syair, kebanyakan yang membawa kepada perkara yang lalai, dan telah saya bawakan pada hujung surah Syu'ara, wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Kebanyakan daripada mereka yang berada dalam bidang kesenian ni kadang-kadang lalai, kadang-kadang berada pada usia senja pun masih lagi teringat hiburan. Kerana kalau kita perhatikan syair ini, perbezaannya dengan
Quran, syair ini menitik beratkan pertimbangannya lebih kepada bahasa, pilihan perkataan yang digunakan. Makna itu perkara kedua. Yang penting dapat disusun secara kafiah. Wazannya itu bagi cantik. Dia ada bahar dia, ada dia punya bukhur dia, ada macam-macam nama lah. Maka penilaian atau pertimbangan seorang penyair itu adalah milih rangkap-rangkap indah. Makna datang nombor dua. Sedangkan Al-Quran dari sudut makna itu menjadi keutamaan, fokus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lafaz yang indah cantik itu memang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawakannya kepada kita, lalu dikaji, dilihat. Ini perbezaan yang sangat ketara di antara Al-Quran dengan syair. Seperti juga disebut oleh Al-Imam Abu Tayyib Siddiq bin Hasan bin Ali Al-Husaini Al-Qanuji Al-Bukhari dalam tafsir Fathul Bayan, bahawa bila kita melihat kepada syair ini, wa ma'allamnahu syi'ra wal ma'na nafi'u kaunil Qur'ani syi'ran, menafikan Quran itu merupakan syair kerana syair merupakan kalam mutakallif, maudhu', maqal, muzakhraf, masnu'. Ini adalah perbezaan di antara Quran dengan syair. Syair merupakan kata-kata yang padanya takalluf dan banyak perkara-perkara dusta yang dibawakan padanya, sehingga pada zaman dahulu, andai seorang raja itu nak namanya menjadi asyur dan juga harum, dipandang hebat, maka dia akan memilih penyair-penyair di kalangan ahli-ahli sastra ini supaya menggubal untuknya syair-syair yang indah, dimasukkan dalam diwan-diwannya supaya nanti dibaca orang bahawa orang itu hebat, fulan itu terkemuka, banyak sumbangan, padahal adalah sebaliknya. Berbeza daripada Al-Quran. Al-Quran ni merupakan kalamullah al-mashhur bi fununil hukmi wal ahkami al-bahira al-musil ila sa'adati dunia wal akhirah. Perbezaan Quran ini, dia merupakan kata-kata daripada Allah Taala yang punya hikmah, hukum hakam yang hebat-hebat, yang memandu manusia itu kepada perkara namanya ketaatan dan beribadah kepada Allah dengan cara yang betul. Tuan-tuan, apa kaitan sebenarnya di antara syair yang dibawakan oleh Allah menafikan pada Nabi SAW ini? Sedangkan sebelum itu kita lihat ayat ke-68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Siapa yang kami beri umur panjang kepadanya, maka kami akan kembalikan kejadiannya kepada keadaan yang asal. Maka mengapa mereka tidak berfikir? Ini apa kaitan menyebut tentang nyanyuk yang telah kita bincangkan, antara doa Nabi mengajar kita supaya memohon perlindungan kepada Allah selamat daripada nyanyuk itu. Allahumma inni a'udzubika minal haram, jauh daripada nyanyuk, seperti kita pelajari beberapa versi hadis itu. Ni penarikan nikmat sihat dalam kehidupan manusia ni. Apa bandingan, apa kaitannya dengan cerita syair ni, tuan-tuan? Inilah satu apa yang dinamakan bandingan yang dikemukakan oleh Allah SWT dalam satu uslub namanya ihtibak. Ihtibak ni berarti ada satu maksud yang dapat kita fahami di sebaliknya, bahawa mereka yang tidak beramal saleh, mereka yang gagal membaca Al-Quran secara berjadual dan istiqamah, maka mereka terdedah kepada kehidupan sedemikian. Itu maksudnya. Kerana ayat berikutnya menceritakan tentang keutamaan Quran. wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Ini bertujuan untuk membuat bandingan di antara manusia biasa dengan manusia pilihan Allah yang dalam hidupnya beribadah, dan antara ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Quran, sesuai dengan tuhmahan atau fitnah yang dikenakan terhadap Nabi kita SAW bahawa Nabi seorang penyair. Sedangkan apa yang dimaksudkan sebagai syair oleh musuh-musuh Allah itu merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran ini kalau kita perhatikan, tuan-tuan, berbezalah daripada kata-kata manusia yang seperti yang telah saya jelaskan. Ada satu kajian tentang bahasa manusia tau. Salah seorang daripada seorang bernama Ilya Abu Madhi. Ini seorang penyair bukan Islam, orang Arab yang bermukim lama di Amerika. Dia membuat satu seperti syair yang indah, dan akhirnya setiap rangkap itu dijawab dengan lastu adri, aku tidak tahu. Ji'tu la a'la min ain walakinni ataitu walakad absartu tariqan famashaitu wa sa'abqa mashian in syi't haza am abaitu kaifa ji'tu kaifa absartu tariqi lastu adri. Cantik, tuan-tuan, syair ini beliau menyatakan, ajadidun am qadimun ana fi hadzal wujudi hal ana hurun tariqun am asiru fi quyudi hal ana qailu nafsi fi hayati am maqudu atamanna anni adri walakin lastu adri. Cantik tu syair ni, ayat-ayat indah, tapi penghujungnya tak ada apa yang dikemukakan, menunjukkan kepada kegelapan destinasi yang dia nak tuju. Dia tak tahu apa benda dia nak buat dalam hidup. Aku datang daripada mana aku tak tahu, tapi aku berjalan, aku nampak jalan di hadapanku, aku pun melaluinya. Wa sa'abqa masyian in syi'tu haza am abaitu, aku kekal berjalan walaupun aku tak suka. Kaifa ji'tu kaifa absartu tariqi, macam mana aku boleh berjalan, macam mana aku tahu jalan aku. Lastu adri. Hujung sekali setiap rangkap itu akan disebut lastu adri, aku tak tahu. Allahu Akbar. Kasihannya orang yang hidupnya dalam bidang seni,
tetapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai paksi dalam kehidupan. Sebab itu saya nyatakan kepada tuan-tuan, di sini ada unsur ihtibak, iaitu Allah mengingatkan, andai kamu menjadikan pedoman dalam hidup adalah Al-Quran dan amal saleh, maka kamu melalui proses penuaan tubuh badan, fizikal, betul. Nampak pada penampilan luaranmu yang makin berkurangan dengan ubahnya, dengan kulitnya. Tetapi untuk pengetahuan kamu, mereka yang saleh dan ketua-ketua para salih ini adalah para anbiya. Mereka tak mengalaminya. Seperti disebut oleh Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya yang terkenal itu, Nazmud Durar. Beliau berkata, kalau kamu perhatikan perbezaan di antara orang yang salih dan ketua para salih ini adalah para anbiya alaihi wasallam, dan ketua para anbiya itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi sebagai contohnya, bila baginda berjalan, para sahabat yang berada bersama dengannya, mereka itu terpaksa fayakunu juhduhum an yudriku misyatahu. Bagaimana para sahabat ini kalau berjalan, mereka terpaksa bersungguh-sungguh untuk mengikuti Nabi SAW itu, mencurah tenaga untuk mengejarnya. Begitu juga warid dalam hadis yang banyak menunjukkan bahawa Nabi pernah mengalahkan seorang sahabat yang kuat. Asalnya dia musyrik, namanya Rukanah. Hadis ini merupakan hadis sahih, seperti ditajikan para muhaqqiqin, antaranya Imam Tirmizi dalam sunannya, bahawa Nabi berlawan dengan Rukanah. Hari ini kita sibuk menengok wrestling sebagai contohnya, ataupun apa-apa aktiviti sukan yang sedemikian. Hukum menumbuk muka ni hukumnya haram, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apa juga sukan yang menyebabkan muka itu dipukul, itu tidak dibenarkan dalam syarak. Tapi bila kita menceritakan tentang kuatan Nabi pada zaman itu, ada seorang bernama Rukanah ini radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam. Beliau telah mencabar Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau engkau lawan dengan aku, engkau menang, aku masuk Islam. 3 kali dia terlentang, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak kisah Nabi kita SAW? Kisah-kisah yang beri motivasi kepada anak-anak sebagai contohnya, jangan jadi hamba ataupun mangsa buli orang lain. Bahawa Nabi SAW ini sara'a Rukanah 3 maratin, iddat maratin, beberapa kali ada riwayat mengatakan, sehingga Rukanah ini terlentang, sehingga mukanya menghadap ke langit, dan dia berkata, tak pernahlah aku terhina seperti hari ini, wahai Muhammad. Maka bilangan kambing sebanyak 100 ekor yang menjadi cagarannya itu diberikan kepada Nabi. Ini berjudi namanya. Nabi tidak terima. Nabi menerima pemberian itu, Nabi kembalikan balik padanya. Maka Rukanah masuk Islam. Kuatnya Nabi kita SAW. Ini kita cerita kaitan di antara umur yang diberikan oleh Allah menyebabkan seorang itu menjadi lemah, termasuk ingatannya. Seperti dicerita oleh Dr. Latif Nabulisi, termasuk ahli farmasi, seorang sahabat baiknya yang dikenali di Amerika itu, keluar dari rumah kemudian tak jumpa jalan, tak tahu jalan pulang, lupa, ditimpa penyakit nyanyuk itu. Tetapi dalam ayat ini bila menceritakan umur nyanyuk, kemudian dikaitkan dengan syair. Kenapakah begitu? Kerana yang kita faham ihtibak yang terdapat di sini, ataupun satu lagi perkaranya, namanya uslub hakim. Tuan-tuan tahu tak maksud uslub hakim? Ini satu pendekatan dalam bahasa Arab, akan saya jelaskan kepada tuan-tuan. Tapi Nabi SAW dalam konteks ini seorang yang sihat, dan para anbiya alaihi wasallam merupakan golongan yang sihat sampai ke hari tua, dan bahkan sampai ke mati mereka, ke wafat mereka. Ada juga riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mendatangi ke semua isterinya pada satu malam. Mana mungkin seorang lelaki melakukan demikian? Maknanya mengadakan perhubungan suami isteri itu dengan 9 orang perempuan isterinya pada satu malam. Kekuatan yang ada pada Rasulullah SAW. Tadi kita cerita tentang kekuatan Nabi ketika berjalan, menyebabkan para sahabat terkejar-kejar, seumpama Nabi menuruni bukit. Dan Nabi pun pernah mengalahkan Rukanah, ahli gusti pada zaman baginda SAW. Dan baginda juga, seperti yang disebut dalam hadis ini, baginda mendatangi para isteri ke 9 orang pada satu malam. Mustahil lakukan oleh mana-mana manusia. Demikian juga kalau kita baca kisah Nabi-Nabi yang lain. Contohnya Nabi Musa AS yang warid dalam hadis sahih. Menampar malaikat datang yang ditugaskan untuk memberitahu nyawanya, ajalnya sudah sampai. Ditampar yang malaikat itu sampai terkeluar matanya dari soketnya, tuan-tuan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahawa para anbiya alaihi wasallam dalam berkaitan synchronization, tanasub yang sangat luar biasa, keserasian yang sangat luar biasa. Lamsah bayaniyah yang dapat kita lihat dalam konteks ayat ini, kehebatan penggunaan uslub Quran, dan juga dibawakan kisah-kisah ini berselang-seli. Ia bukannya melompat satu tajuk kepada yang lain tanpa ada berkaitan. Kata Imam Al-Biqai dan tafsirnya Nazmud Durar, sebaliknya ada satu berkaitan yang kita nak pelajari di situ. Ayuh, kita akan lihat perkara ini lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Mempelajari Al-Quran berarti kita sedang menghadiri satu makdubah, satu hidangan daripada Allah SWT. Hidangan yang dipenuhi dengan aneka pilihan makanan yang enak. Ia akan beri kesegaran kepada jiwa dan juga rohaniah kita. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.